Diufaimi adalah merupakan sebuah kisah berkenaan seorang lelaki yang bernama Hakim, di mana dia mempunyai seorang isteri bernama Sofia dan seorang anak perempuan yang bernama Hana. Jadi, Hakim teringat akan pesanan ayahnya yang telah meninggal seminggu yang lalu, bahawa ayahnya memberitahunya bahawa dia mempunyai seorang adik tiri lelaki hasil perkahwinan ayahnya bersama ibu tirinya. Jadi, ayahnya berpesan kepada Hakim agar mencari adik tirinya di alamat terakhir di mana ayahnya menetap bersama ibu tirinya. Walaupun tidak pernah berjumpa, tetapi Hakim berpegang pada janji dengan ayahnya bahawa dia akan usaha untuk mencari dan menjejaki semula adik tirinya. Setelah itu, Hakim membuat keputusan bersama keluarganya untuk cuba mencari adik tirinya kembali di kawasan rumah ayah tirinya yang dipesan sebelum ini. Tapi penemuan yang mengejutkan adalah apabila dia diberitahu oleh jiran adik tirinya sendiri bahawa adik tirinya merupakan seorang jahat. Jadi di situ timbul tanda pertanyaan dalam pemikiran Hakim bahawa siapakah sebenarnya adik tirinya dan adakah betul apa yang digembar-gemburkan terhadap jiran adik tirinya itu. Jadi bermula daripada situlah Hakim membuat keputusan untuk teruskan pencarian adik tirinya. Sepanjang pencarian adik tirinya itu juga telah berlaku pelbagai misteri yang berlaku, dan salah satunya keluarganya mula diekori oleh individu yang berpakaian serba hitam, dan individu tersebut terus cuba untuk mengekori Hakim sehingga dia dapat menemui rumah Hakim sendiri. Siapakah sebenarnya insan yang berpakaian serba hitam itu, dan apakah sebenarnya yang dia mahukan daripada Hakim sekeluarga, sedangkan Hakim sedang mencari dan menjejaki semula adik tirinya? Adakah individu yang berpakaian serba hitam itu merupakan adik tirinya yang sudah dicari setelah sekian lama, ataupun apa sebenarnya misteri dan apa sebenarnya yang terselindung di sebalik kesemua yang terjadi ini? Mampukah Hakim merungkai segala misteri ini, dan mampukah Hakim berjaya menjumpai adik tirinya kembali? Tema bagi cerita di Diufaimi ini adalah thriller dan misteri. Thriller di mana kemunculan individu bertapikan hitam yang menimbulkan perasaan beruja, takut dan suspense terhadap penonton yang menonton cerita ini. Yang kedua adalah misteri, di mana misteri di sebalik kematian adik tirinya Hakim. Watak-watak yang terdapat dalam Diufaimi ini ada terbahagi pada dua, iaitu watak utama dan watak sampingan. Watak utama terdapat satu, iaitu Hakim, yang seorang yang berusaha keras untuk mencari dan menyelesaikan masalah kehilangan adik tirinya ini. Untuk watak sampingan pula terdapat 7 watak, iaitu yang pertama adalah Sofia, isteri kepada Hakim yang sering diganggu oleh kelipat misteri individu bertopi kelada hitam. Dan yang kedua adalah Hana, anak perempuan kepada Hakim dan Sofia, yang merupakan seorang yang kurang bercakap bila dengan orang baru dan suka dengan barang-barang mewah. Dan Hana ini sangat rapat dengan ibunya, iaitu Sofia. Dan yang ketiga pula iaitu San, seorang ibu tunggal kepada Yin, dan mempunyai penyakit pelik di mana menyukai barang yang bukan hak miliknya, dan dia terlalu obses untuk memiliki barang tersebut, dan dia suka terhadap barang-barang mewah dan sanggup melakukan apa sahaja asalkan barang tersebut menjadi hak miliknya. Watak keempat ialah Yin, di mana anak perempuan kepada San. Pada awalnya dia seorang yang baik, namun disebabkan dipengaruhi oleh ibunya iaitu San, dia juga menjadi obses terhadap barang-barang yang bukan hak miliknya.
Ini semua disebabkan oleh kelakuan pelik oleh ibunya. Watak kelima dalam watak Sakinah adalah Kudo, iaitu seorang kawan kepada Hakim dan juga merupakan seorang detektif yang sama-sama membantu Hakim dalam menyelesaikan misteri kehilangan adik dirinya. Kewujudan Kudo ini hanya wujud apabila Hakim mengingatkan semula kelemahan yang terdapat pada Hasan ini. Yang keenam adalah Laila yang merupakan seorang teman wanita kepada Lan. Lan merupakan seorang adik tiri kepada Hakim yang telah lama menghilang. Dan yang terakhir adalah Samad, iaitu pemilik ataupun penjaga kepada rumahnya San. Latar bagi dia ini adalah kediaman Hakim yang mewah dengan keadaan pencahayaan lampu yang memang menerangi seluruh rumahnya dan juga terdapat tempat letak kedudukan dan juga lift. Latar masa adalah pada waktu malam. Yang kedua adalah rumah kecil San dengan keadaan biliknya yang seorang-seorang dan latar masanya adalah pada lewat petang. Keadaan biliknya yang sunyi sepi dan juga terdapat gambar-gambar yang menjadi sasarannya termasuk juga Hakim dan keluarganya yang tergantung pada dinding biliknya. Kawasan perumahan San ini sama dengan kawasan perumahan Milan. Yang ketiga adalah rumah kecilan yang sana bersepah dan berbangun musuh. Konflik dalam cerita ini terbagi pada dua, iaitu eksternal dan internal. Eksternal di mana Sofia bertarung dengan individu bertopi kelada hitam untuk menghalangnya daripada memasuki rumahnya. Kalau untuk internal pula adalah di mana identiti individu bertopi kelada hitam yang sering mengganggu fikiran Sofia dan Hakim. Plot ini merupakan salah satu elemen asas yang perlu ada di dalam sebuah penceritaan. Jadi, plot terbagi kepada 5 fasa. Yang pertama adalah permulaan, yang kedua adalah perkembangan, yang ketiga adalah klimaks, yang keempat adalah penurunan dan yang terakhir sekali adalah peleraian. Permulaan bagi cerita di You Find Me. Hakim merupakan seorang perempuan yang tinggal bersama isterinya, Sofia dan anak mereka Hana di dalam sebuah kawasan bandar. Selepas pemanggilan ayah Hakim, selain berasa sedih akan kehilangan ayahnya, Hakim turut terkejut bila dia mengetahui bahawa selama ini dia mempunyai seorang adik tiri yang dia tak pernah tahu akan kewujudannya. Sebelum ayah Hakim menghembuskan nafas yang terakhir, ayah Hakim sempat berpesan kepada Hakim untuk mencari kembali adik tirinya yang telah lama terpisah disebabkan konflik yang lama. Pada awalnya, Hakim agak terkejut dan terkesan akan berita itu, namun atas rasa tanggungjawab dan ingin menunaikan hasrat terakhir arwah ayahnya, Hakim berniat untuk mencari kembali adik tirinya hilang. Tapi Hakim mempunyai satu saja petunjuk dan satu saja maklumat berkenaan adik tirinya, iaitu alamat lama rumah ayahnya bersama ibu tirinya. Jadi Hakim memutuskan untuk pergi ke rumah tersebut bersama adik keluarganya, Sofia dan Hana. Setibanya Hakim di rumah adik tirinya yang telah lama terpisah itu, Hakim tersempat dengan seorang wanita iaitu Sun dan anak Yin. Lalu Sun memperlama mereka untuk pergi ke rumahnya. Hakim pun mula bercerita kepada Sun mengenai adik tirinya yang telah lama terpisah, dan selepas mendengarkan itu, Sun jadi marah dan cuba menghalau keluarga Hakim untuk keluar dari rumahnya. Dan pada masa yang sama, Sun juga mengatakan adik tiri Hakim ni merupakan seorang yang jahat. Sebab kejadian itu, Hakim mula tertanya macam mana kehidupan adik dia sebelum ni, kenapa jiran-jiran dia cakap macam tu dekat dia. Oleh itu, Hakim menandakan ikat mencari lagi jejak adik dirinya yang telah lama terpisah itu. Tanpa Hakim sedar, sebenarnya perjumpaan Hakim dengan Sun merupakan titik permulaan segala perkara misteri yang berlaku dalam kehidupan mereka sebagai keluarga. Untuk mengelakkan hal menjadi semakin teruk, Hakim meminta Sofia membawa anaknya untuk pulang ke rumah mereka. Semasa dalam perjalanan pulang, Sofia dapati ada sebuah kereta mengikutinya dan sempat melihat di dalam kereta tersebut ada seorang lelaki yang memakai helm hitam. Namun, perasaan Sofia kembali berasa
dan melihat kereta tersebut mengambil lorong yang berbeza daripada lorong rumahnya. Kata-kata Su mengenai kelakuan adik tirinya itu. Adik tirinya iaitu Lan masih terngiang dalam fikiran Hakim, menyebabkan Hakim nekat untuk pergi ke rumah adik tirinya itu demi mencari sedikit sebanyak informasi mengenai adik tirinya. Di dalam rumah tersebut, Hakim menemukan satu dinding di mana rumah tersebut mempunyai satu lubang di mana lubang tersebut mempunyai saiz yang membolehkan manusia memasukinya, dan sebelum itu lubang itu ditutupi oleh timbunan kotak. Hakim cuba untuk memasuki lubang tersebut dan mendapati bahawa lubang itu menuju kepada rumah sebelah rumah Lan, iaitu rumah teman wanita Lan. Setelah dia mendapati di dalam bilik Lan mempunyai satu gambar Lan bersama perempuan, dan di dalam rumah tersebut juga mempunyai gambar perempuan itu. Disebabkan lubang misteri ini, Hakim semakin tertanya-tanya bagaimana adik tirinya sebelum ini, bagaimana kehidupan adik tirinya sebelum ini, dan menyebabkan Hakim membuat keputusan untuk tinggal je di dalam rumah Lan tersebut. Dan keesokan harinya, apabila Hakim sedar, didapati telefon bimbitnya telah hilang. Hakim menekat untuk mencari maklumat kewangan Lan, dan Hakim mendapati kad kredit Lan telah digunakan di dalam sebuah kedai yang berhampiran dengan rumahnya semalam. Jadi Hakim segera menelefon Sofia dan memberitahu Sofia untuk tidak keluar rumah sehingga dia sampai ke rumah tersebut, kerana Hakim percaya Lan mempunyai niat yang buruk terhadap keluarganya. Semasa dalam perjalanan untuk ke rumah Hakim dapati beduinnya telah hilang, dan Hakim kembali kepada rumah Lan untuk mencarinya. Setibanya Hakim dekat rumah Lan, dia telah diserang oleh seseorang yang memakai helmet hitam, dan Hakim dapati pelakunya adalah Sun, iaitu jiran rumah Lan. Sun menggunakan batam baseball untuk memukul kepala Hakim sehingga Hakim pingsan dan banyak darah yang keluar daripada kepalanya. Dan tanpa melengahkan masa lagi, Sun segera mengemas barangnya dan membawa anaknya pergi ke rumah Hakim yang kononnya rumah baru mereka. Dan pada masa yang sama, kerana Sofia tidak dapat menghubungi suaminya, Sofia buat keputusan untuk larikan terus daripada rumah tersebut bersama anaknya. Ketika Sofia nak lari, Sofia baru teringat yang Sofia ada tertinggal sesuatu dekat rumahnya, lalu dia buat keputusan untuk pergi ambil kembali dan meninggalkan Hana di dalam kereta tersebut. Peluang ini digunakan oleh Sun untuk membunuh Sofia di dalam rumah tersebut dengan membuat perkara yang sama terhadap Hakim, iaitu memukul kepala Sofia hingga menyebabkan Sofia pingsan dan banyak darah yang keluar. Seterusnya, Sun pergi ke dekat kereta Sofia dan menyuruh Hana untuk membuka kereta tersebut, tetapi Hana menolak untuk bukanya, menyebabkan Sun menjadi marah dan ingin memecahkan cermin kereta tersebut. Sun mula mengejar Hana selepas mendapati Hana berjaya mengeluarkan diri dia daripada kereta melalui pintu sebelah. Hana cuba untuk bersembunyi, namun ianya gagal apabila ditemui oleh Sun, menyebabkan Hana lari ke arah lift dalam keadaan menangis dan menjadi ketakutan. Suasana tempat kereta daripada sunyi berubah menjadi bising disebabkan suara tangisan dan jeritan Hana. Pada masa yang sama, Hakim telah sampai dan mendengar jeritan Hana, menyebabkan dia juga berlari ke arah jeritan itu untuk menyelamatkan anaknya. Hana berjaya meluluskan diri dalam elevator lalu menuju ke rumahnya. Tanpa melengahkan masa lagi, Sun juga turut mengejar Hana sampai ke dalam rumah. Ketika Hana sampai di rumah, Hana dapati ibunya terluka dan ada darah mengalir di kepalanya, menyebabkan Hana menjerit dan menangis dengan lebih kuat. Tindakan ini menarik perhatian Sun untuk terus membunuh Hana, tapi malangnya ianya percaya dihalang oleh Hakim. Setelah itu berlaku pergelutan di antara Hakim dan juga Sun hingga menyebabkan banyak kecederaan yang berlaku disebabkan keadaan Hakim lemah. Hakim sudah tidak berupaya untuk melawan Sun. Tiba-tiba Hakim teringat akan cerita daripada detektif kudo mengenai apabila seorang psycho menyukai sesuatu barang itu, dan apabila kita merosakkannya, dia akan sedaya upaya untuk mempertahankan benda itu sehingga benda itu selamat. Jadi Hakim bertindak untuk membakar rumah itu sehingga menyebabkan Sun berasa resah, gelisah dan risau, dan dia segera ingin memadamkan api itu sendiri.
Ketika Sun berusaha untuk memadamkan api itu, tapi dia sedar api itu telah menyambar dirinya sendiri hingga menyebabkan dia mati di situ. Dan dalam masa yang sama, Hakim berusaha membawa keluarganya Sofia dan Hana untuk keluar dari rumah tersebut. Hakim sebagai protagonisnya adalah Hakim ingin menunaikan hasrat terakhir arwah ayahnya, iaitu menjejaki kembali kehilangan adik tirinya yang telah lama terpisah selama ini. Namun, setelah Hakim menjumpai rumah adik tirinya itu, perkara misteri telah timbul kepada Hakim dan juga keluarga Hakim itu sendiri, sehingga menyebabkan Hakim berjuang untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, dan dalam masa yang sama untuk mempertahankan nyawa keluarganya daripada diancam. Selain itu juga, Hakim menunjukkan satu sikap tanggungjawab sebagai ketua keluarga, di mana Hakim berjuang untuk mempertahankan, untuk jaga Sofia dan Hana daripada diserang oleh Sun, walaupun ketika itu Hakim mengalami kecederaan. Seterusnya, Hakim juga mempunyai satu sikap ingin tahu dalam dirinya, seperti ingin mengetahui tentang semua maklumat berkenaan adik tirinya itu di dalam rumah adik tirinya, tanpa mempedulikan tentang perkara misteri yang kerap berlaku sepanjang dia mencari maklumat itu. Hakim merupakan seorang yang berani, di mana dia sanggup ambil risiko untuk mengejar seseorang yang berpakaian berwarna hitam dan helmet berwarna hitam untuk mencari kebenaran di sebalik misteri yang kerap berlaku kepada dirinya dan juga keluarganya. Watak antagonis dalam cerita The You Find Me adalah Sun. Sun ini merupakan seorang ibu tunggal kepada anaknya Yin, dan Sun ini merupakan seorang yang obses terhadap rumah yang dia ingin, yang dia minati, walaupun secara tidak sah. Satu lagi, Sun sanggup membunuh sesiapa sahaja yang bagi dia merupakan penghalang untuk dia mencapai impian dia sendiri. Empat jenis karakter, iaitu dynamic, static, flat dan round. Karakter yang pertama adalah dynamic, iaitu Hakim. Hakim percaya bahawa abang tirinya ingin menyakiti Hakim dan keluarganya kerana dia percaya bahawa abang tirinya Lan berdendam dengan ayah mereka. Persepsi Hakim terhadap Lan berubah setelah Hakim mengetahui San yang menyerang dia sekeluarga dan menjumpai mayat Lan. Dia yakin bahawa Lan adalah orang yang baik, di mana dia tidak pernah menyakiti Hakim semasa Lan masih hidup. Pada akhir cerita, Hakim membuat keputusan untuk mengebumikan mayat Lan dengan betul. Jenis karakter yang kedua adalah statik. Dalam cerita ini, statik karakter adalah San. Kita boleh lihat perangai ekstrim San yang mencintai barangan orang lain dari awal hingga ke akhir tidak berubah sama sekali. San sanggup membunuh untuk mendapatkan sesuatu benda, sehingga San sanggup menggadaikan nyawanya untuk menyelamatkan rumah Hakim dari kebakaran, kerana dia percaya bahawa rumah Hakim adalah miliknya. Karakter yang ketiga adalah flat karakter, iaitu Sofia. Sofia adalah isteri kepada Hakim. Walaupun watak Sofia merupakan watak yang banyak ditunjukkan di dalam cerita, watak Sofia tidak diterangkan secara mendalam. Keempat adalah round karakter. Hakim adalah round karakter untuk cerita ini, kerana watak Hakim diceritakan dengan emosi yang pelbagai dan kompleks dalam menangani cabaran-cabaran semasa pencarian abang tirinya. Perubahan sikap Hakim juga diceritakan secara mendalam dan jelas di dalam cerita ini. Itu saja, terima kasih.